Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Rabai bin Hirash radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ma'a Abi Mas'ud al-Ansari ila Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhum. فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Rabai bin Hirash. Kata Rabai, aku bersama dengan Abi Mas'ud al-Ansari dijumpa Huzaifah bin Yaman. Dua orang sahabat Nabi yang bernama Rabai dengan Abi Mas'ud. Dua-dua mereka dijumpa dengan Huzaifah bin Yaman. Bila sampai di rumah Huzaifah, Abu Mas'ud tanya dia. Kata Abu Mas'ud, hadithni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Abu Mas'ud kata kepada Huzaifah, dia kata, cuba kamu cerita kepada aku apa-apa kisah yang kamu dengar daripada Nabi tentang Dajjal. Qala Huzaifah, kata Huzaifah bin Yaman, inna Dajjal yakhruj. Dia kata Dajjal akan keluar. Aku dengar Nabi SAW bagi tahu pada aku bahawa makhluk yang dinamakan Dajjal ini akan keluar. Wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Dan bila dia keluar, dia bawa dua benda. Yang pertama, dia bawa api. Yang kedua, dia bawa air. Yang kata Dajjal ni bila dia keluar mai di dalam masyarakat manusia yang ada ramai-ramai ni, dia bawa dua benda. Dia bawa ma'an wa nara. Dia bawa air dan dia bawa api. Pesan Nabi kata fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun tuhrik. Nabi kata jaga baik-baik. Yang manusia nampak serupa air, itu sebenarnya api yang boleh membakar manusia. Nabi kata macam tu. Wa amma alladhi yarahu an-nasu nara fama'un baridun 'azbun. Sebaliknya kata Nabi SAW, yang manusia nampak serupa api itu adalah air yang sejuk dan menyegarkan. Nabi SAW yang pertama sekali dia kata Dajjal pasti keluar.
Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita lawak-lawak, ini bukan cerita saja nak gempak orang, ini bukan cerita nak bagi orang lain, tidak. Ini cerita betul. Cerita menjelang kiamat akan keluar satu makhluk Allah yang Allah namakan dia Dajjal. Ini cerita benar. Dan keluarnya Dajjal ini, kata Nabi SAW, dia bawa dua benda. Dia bawa air dan dia bawa api. Yang manusia nampak serupa air, itu api. Yang manusia nampak serupa api, itu air. Nabi kata, faman adrakahu minkum falyaqa' fil ladzi yarahu nar. Nabi kata, barang siapa yang ditakdirkan Allah jumpa Dajjal esok ni, maka pastikanlah dia duduk dalam api. Nabi SAW pesan, Nabi kata, siapa umur panjang, siapa yang hidup sampai menjelang kiamat, siapa yang ditakdirkan Allah dia dan jumpa dengan menatang yang kata Dajjal ni, pastikan dia masuk dalam api yang dibawa oleh Dajjal. Fa'innahu ma'un azbun tayyib. Kerana api itu ialah air yang sejuk dan baik. Faqala Abu Mas'ud. Abu Mas'ud yang tanya dia tadi ni. Abu Mas'ud, sahabat Nabi, yang tanya kepada Huzaifah bin Yaman tentang cerita Dajjal ini. Apabila Huzaifah cerita tentang Dajjal macam tu, dia kata wa ana qad sami'tu. Dia kata, dan sesungguhnya aku pun ada dengar Nabi kata macam kamu kata tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Imam Muslim, juga menceritakan tentang kisah Dajjal ini. Dalam hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW ada menceritakan, Nabi kata Dajjal akan keluar menjelang kiamat esok. Dan bila Dajjal keluar, di dalam masyarakat pada masa itu masih ada orang mukmin, orang yang beriman. Maka salah seorang daripada orang mukmin yang ada pada masa itu nak pergi cari Dajjal ni, nak tengok dengan mata kepala dia sendiri. Maka pilah si mukmin ini ke tempat yang dikatakan Dajjal duduk itu. Bila dia sampai di sana, kata hadis itu, fayatalaqahul masalih, ay masalihud Dajjal. Bila dia sampai di tempat Dajjal duduk itu, dia tengok ada ramai orang duduk jaga. Masalih makna dia bodyguard. Bila dia sampai di tempat Dajjal duduk itu, dia nampak banyak orang duduk jaga. Ada ramai orang yang mereka ini volunteer nak jadi bodyguard Dajjal. Fayaquluna lahu. Maka bodyguard Dajjal ini tanya kepada mukmin yang main ni. Dia berkata, ila aina tu'mid. Dia berkata, kamu nak pergi mana? Jawab mukmin ini, a'midu ila hadzal ladzi kharaj. Dia kata, aku nak jumpa ni orang yang baru terbit dalam masyarakat kita ni. Aku mai ke sini kerana aku nak jumpa dia ni. Dia yang baru muncul dalam masyarakat kita, yang tiba-tiba mengaku kata dia Tuhan, yang orang ramai pakat piduk kerumun nak jumpa dia. Aku nak jumpa dengan dia ni. A'midu ila hadzal ladzi kharaj. Aku nak jumpa dengan syekh yang baru keluar ni. Maka kata bodyguard ni kepada mukmin ini, awana tu'minu bi rabbina. Dia berkata, hang tak mau beriman dengan Tuhan kami? Hang tahu tak ni orang yang hang minta nak jumpa ni bukan calang-calang orang. Ni orang yang hang nak jumpa ni, dia ni Rabbina, dia ni Tuhan kami. Adakah kamu tidak mau mengaku bahawa dia Tuhan kita semua? Jawab si mukmin ini, ma bi rabbina khafa. Dia kata, Tuhan kami tidaklah satu Tuhan yang tersembunyi, nak menyorok macam Tuhan yang kamu kata ni. Maka kata bodyguard Dajjal ini, uqtuluh. Dia berkata, bunuh buang dia ni. Dia ni mai minta nak jumpa Tuhan kita, kemudian dia mai buat samsing pula di depan istana Tuhan kita ni, uqtuluh, bunuh dia lah juga. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan duna. Di kalangan bodyguard Dajjal ini ada yang kata, dia kata, bukankah Tuhan kita pesan jangan duk bunuh orang tanpa mendapat persetujuan dia? Bila seorang kata uqtuluh, pergi bunuh dia ni, kawan lain kata, nak kisah, jangan bunuh lagi.
Tak ingatkah Tuhan kita ada pesan? Siapa pun kalau kita nak bunuh, mau tanya dia dulu. Dia kata okey, baru bunuh. Dia tak bagi kebenaran, jangan bunuh. Kata Nabi SAW, fayantaliquna bihi ila Dajjal. Lalu akhirnya mereka bawa dia ni masuk ke dalam, jumpa dengan Dajjal ini. فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ هَذَا الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Si mukmin ini sebaik-baik sahaja orang bagi dia masuk ke dalam tempat Dajjal dulu, dia masuk. Tengok saja Dajjal ini, terus dia kata, ya ayyuhan nas, dia kata, wahai manusia yang ada di sini, inna hadzal Dajjal. Dia kata dia ni Dajjal. Dia mukmin. Dia masa hidupnya sebelum menjelang kiamatnya dia mengaji, dia baca Quran, dia dengar hadis Nabi SAW dan sebagainya, dan dia sudah tahu tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal. Bila dia masuk saja ke dalam tempat Dajjal ni, mata tengok aja tahu dah. Kerana apa yang dia tengok tu kena macam yang dia duduk dengar masa dia duduk mengaji sebelumnya. Satu orang manusia, satu orang rupa macam manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala butakan mata dia sebelah dan ditulis pada dahi dia kalimah kafarah. Bila dia masuk tengok aja, dia kata inna hadzal Dajjal. Dia kata sesungguhnya dia ni memang Dajjal sungguh. Alladzi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ni bila dengar kawan ni kata macam tu, fayamuru Dajjal bihi fayushabbah. Dajjal bila dengar kawan ni kata ke dia Dajjal, dia perintahkan suruh tangkap kawan yang kata ni, rebahkan dia ke atas tanah. Fayaqulu Dajjal, kata Dajjal kepada bodyguard dia, khuzuhu wa shujjuhu fayusa'u zahruhu wa batnuhu darba. Dajjal kata hampa pegang dia kuat-kuat, hampa lapah kulit dia, kemudian hampa pukul belakang dia, hampa pukul perut dia. Selepas selesai mereka buat macam yang Dajjal suruh. Lalu pegang dia, mereka perebah dia, mereka lapah kulit dia, kemudian mereka pukul seluruh badan dia. Kemudian Dajjal kata kepada orang ni, awama tu'minu bi? Adakah sekarang ni kamu masih tidak percaya lagi bahawa aku Tuhan? Jawab budak ni, dia kata antal masihul kazzab. Dia kata aku tak percaya, bahkan aku nak kata lagi sekali, kamulah Dajjal yang pendusta. Tuan-tuan, ni cerita ni cerita yang akan jadi. Tak jadi lagi, tapi akan jadi. Panjang umur kita jumpa benda ni. Kalau ditakdirkan kita tak ada jumpa, benda ni pasti jadi. Kerana benda ini keterangannya datang daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Begitu. Apabila dia kata antal masihul kazzab, hang adalah Dajjal yang kaki pembohong besar. Fayu'maru bih, maka Dajjal perintahkan lagi sekali kepada bodyguard dia. Fayu'sharu bil minshar min mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlai. Dajjal perintahkan kepada bodyguard dia, dia kata hampa pegang lagi sekali dia ni, kita gergaji badan dia bagi terbelah dua. Dengan menggunakan gergaji, maka dibelah badan pemuda ini sehingga terbelah dua. Summa yamshi Dajjal bainal qit'ataini. Bila badan dia terbelah dua, Dajjal lintas di antara dua belahan badan manusia ni. Nah, dia tangkap budak muda ni, gaji daripada kepala sampai ke kaki pecah dua. Dia tak badan sebelah balik sana, sebelah balik sini, dia lintas kat tengah. Nak tunjuk kata dia ni sungguh-sungguh sudah terbelah dua badannya. Summa yaqulu lahu, lepas dia lintas di antara dua badan yang dah putus ni, Dajjal kata qum fayastawi qa'iman. Dia kata qum, bangun. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, badan yang dibelah dengan gergaji tadi bercantum balik, bangkit berdiri macam tak ada apa-apa. Ini Dajjal. Mana main kuasa ni ke dia? Allah Subhanahu Wa Taala pinjam pada dia atas tujuan nak menguji iman manusia pada masa itu. Mana-mana manusia yang kurang ilmu dan rapuh iman, bila tengok macam tu, mengaku betul lah hang memang Tuhan yang kami duk sembah selama ni kami duk sembah. Tuhan tak nampak, hari ni baru nampak. Mana-mana manusia yang cukup ilmu dan kuat iman, bila dia tengok benda tu, bertambah keyakinan dia bahawa inilah Dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu lahu, selepas Dajjal kata qum, bangkit, dia bangkit, kemudian jadi seperti sedia kala.
Dajjal kata lagi sekali ke budak ni. Dia kata, atu'minu bi? Aku nak tanya kamu lagi sekali. Kamu tak mau lagi kau beriman mengatakan aku Tuhan kamu? Jawab budak muda ni, mazdattu fika illa basirah. Dia kata, nama beriman tak sekali-kali. Bahkan bertambah yakin aku bahawa kamulah Dajjal. Boleh nak jadi teratur? Ngambuk pasal. Bolehkah kita nak jadi teratur? Nak tanya kat Allah tu, bolehkah kita nak jadi teratur? InsyaAllah. InsyaAllah kena jadi macam tu. Walau digergaji terbelah dua, walau apa sekalipun, walau dipaksa, walau ditekan, walau diapa sekalipun, sekali-kali kita tidak akan mengaku orang yang tidak Tuhan sebagai Tuhan. Sekali-kali tidak. Seperti mana budak ni, sekali-kali dia tidak mengaku, bahkan dia kata, aku tidak terima kamu sebagai Tuhan, bahkan bertambah lagi keyakinan kepada aku, kamu Dajjal. Summa yaqul. Kemudian budak ni beralih kepada orang yang ada di keliling dia. Dia kata, ya ayyuhan nas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Dia kata, wahai manusia, aku nak bagi tahu kamu semua, sesungguhnya selepas daripada dia buat ke aku ni, dia tidak akan boleh buat kepada siapa-siapa lagi selepas ni. Bila dia kata macam tu, sabda Nabi SAW, fayakhudhuhu ad-dajjal liyazbahahu. Bila dia kata macam tu, Dajjal perintahkan supaya dia ni disembelih. Dajjal perintahkan kepada bodyguard dia, sembelih buang budak ni. Fayaj'alullahu ma baina raqabatihi ila tarquwatihi nuhasan. Pada masa itu Allah Subhanahu wa taala tunjuk kuasa dia, Allah jadikan di atas belakang. Di atas belakang budak yang beriman tadi ni, Allah jadikan daripada atas tengkuk dia sampai ke tengah belakang dia, Allah jadikan selapis tembaga keras. Kata dia, fala yastati'u ilaihi sabila. Dan Dajjal bila nak sembelih budak ni tak boleh. Pasal apa? Pasal tembaga tu duduk tahan atas belakang dia, sehingga kan niat yang nak dibuat oleh Dajjal ke atas budak ni tidak dapat dilaksanakan. Tuhan, cuba tengok Tuhan. Kadang-kadang dia boleh buat pada awal-awal tak, dia tak buat. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kalau dia nak binasakan orang yang duk cerca agama dia boleh bagi binasa lama tak? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia nak peringkuk orang yang duk pandang rendah, yang duk hina agama dia, Allah boleh buat bila-bila masa. Tidak bermakna orang yang menghina agama Allah, orang yang mencerca Allah, orang yang duk kata lebih kurang ke Allah, ini tidak bermakna mereka ni bila tak kena apa-apa mereka betul. Sebab masyarakat kita ni selalu salah pertimbangan. Dia bila tengok orang ni, dia ni jahat ke baik, dia ni jahat ke baik. Tengok-tengok dia ni tak jadi apa, dia kata dia ni baik tu. Dah. Kadang-kadang Allah takdirkan benda ni jadi macam tu atas nama istidraj. Istidraj maksudnya Allah takdirkan benda tu jadi dengan tujuan nak membinasakan orang yang mendapat istidraj itu. Dia pula lagi sehari ke sehari, lagi dia duk cerca agama, lagi dia duk hina agama, lagi dia duk kata lebih kurang-kurang, lagi sehat dia ni. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala takdir benda ni seumpama ini atas jalan apa? Atas jalan istidraj. Atas jalan supaya dia sendiri tertipu dengan apa yang Allah bagi ke dia. Maka akhirnya bila sampai satu masa yang Allah nak, sekali Allah binasakan dia, maka orang akan kenang benda itu sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayakhzifu bih. Dajjal cukup sakit hati. Bila dia nak buat ke budak ni tak boleh. Dia nak sembelih budak ni, tiba-tiba tengok ada tembaga tumbuh atas belakang dia sehingga kena hiring, tak boleh. Maka Dajjal memerintahkan kepada bodyguard dia, kepada orang-orang yang ada di keliling dia, kata dia, fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayakhzifu bih. Dia suruh pegang kaki dengan tangan budak ni, lempak masuk ke dalam neraka dia. Fayahsabun nas annama qazafahu ila an-nar. Maka manusia yang ada pada masa tu, yang melihat kejadian ni daripada awal tadi sampai masa ni, manusia rasa habislah budak ni. Budak ni sudah dilempak ke dalam api neraka. Wa innama ulqiya fil jannah. Nabi kata sebenarnya budak tu dilempak ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka Dajjal itu syurga Allah. Syurga yang kata Dajjal punya itu adalah neraka Allah. Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ini adalah manusia yang paling besar syahidnya di sisi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Itu cerita pasal Dajjal. Dan hadis yang pengarih dan muqaddimah kita, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisa min balad illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Wa laisa naqbun min anqabihima illa alaihi al malaikatu safina tahrusuhuma. Fayanzilu bis sabaqah fatarjufu al madinatu thalatha rajafat. Yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafiq. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik menceritakan, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata tidak ada sebuah negeri pun dalam dunia ni melainkan akan dipijak oleh Dajjal. Sebut aja apa pun. Bukit Indra Muda kah? Tanah Liat kah? Corok Tok Kun kah? Kubang Pasu kah? Contoh kat bawah kah? Semua sekali akan dipijak oleh Dajjal. Tidak ada satu negeri pun yang Dajjal tidak akan pijak. Nabi kata illa Makkah wal Madinah, melainkan Mekah dan Madinah. Dua ni Dajjal tak boleh pijak. Yang kata Mekah, yang kata Madinah ini dia bukan bandar biasa. Dia adalah bandar yang Allah isytiharkan sebagai bandar haram. Yang Allah haramkan segala-gala benda tidak elok di situ. Hatta Dajjal simbol kepada ketidakelokan itu. Tidak boleh pijak bumi Mekah dan Madinah. Begitu. Kata dia walaysa naqbun min anqabihima. Nabi kata dan tidak ada satu jalan pun daripada jalan-jalan yang ada di keliling Mekah dan Madinah itu illa alaihil malaikah safina tahrusuhuma, melainkan Allah letak malaikat jaga keliling Mekah dan keliling Madinah ini. Malaikat jaga sehingga kan Dajjal dan kuncu-kuncu dia tidak boleh pijak bumi Mekah dan bumi Madinah ini. Kata dia fayanzilu bis sadaqah, maka tunggulah Dajjal di luar kawasan Madinah, di luar kawasan yang kering itu. Nak masuk tak boleh, dia teringin sangat nak masuk dalam Mekah dan Madinah ini, tapi Allah tidak izin. Fatarjuful madinatu thalatha rajafat. Nabi kata kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat dia goncang bumi Madinah ini 3 kali goncang. Dikocak bumi Madinah itu 3 kali kocak. Yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafiq. Pada masa itu terpelanting keluar segala orang kafir dan orang munafik, kalau sekiranya mereka ada di Mekah dan Madinah pada masa itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bagi tahu apa? Dalam mukadimah kita ni yang pertama, kita nak bagi tahu Dajjal ini janji Allah dan dia masuk di antara tanda-tanda besar berlaku kiamat. Dan dia pasti berlaku. Yang kedua, kita nak bagi tahu bahawa mailah ujian apapun, sama ada ujian daripada Dajjal ataupun ujian daripada orang-orang yang mendokong kehendak Dajjal ataupun orang-orang yang seumpama Dajjal, kita tidak boleh tunduk kepada ujian yang dibuat oleh golongan ini. Dan yang ketiga, kita nak bagi tahu bahawa bumi Makkah dan Madinah itu adalah bumi yang suci, yang Allah Subhanahu wa taala sucikan bumi itu, dan Allah hanya menyediakan Mekah dan Madinah ini kepada orang-orang yang baik-baik menjelang kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dapat ansibah daripada mukadimah yang kita sampaikan tadi, insya-Allah. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 5. Jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Dan kita memilih untuk baca bab haji. Ini adalah satu bab yang amat penting. Satu bab yang amat penting yang kebanyakan tempat hanya buat kursus haji. Tapi kita buat satu perubahan baru. Di samping kursus haji, biarlah kita belajar bab haji ini secara detail. Bagaimana haji itu sebenarnya, bagaimana haji itu dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, apa istimewa yang ada di Mekah dan Madinah, dan apakah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janji kepada orang yang berjaya jejak kaki dari Mekah dan di Madinah ini. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Hajj an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab haji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil bab yang pertama, kata dia bab ma jaa fi hurmati Makkah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kehormatan Makkah. Dia start nak bagi kita tahu Mekah tu apa dia dulu. Kerana ramai orang dia tak tahu tentang kehormatan Mekah, maka bila dia pergi ke Mekah buat haji, dia buat haji sekali dengan dia buat benda khurafat di atas bumi yang tidak sepatutnya dia buat khurafat. Kata dia, ketahuilah saudaraku bahawasanya negeri Mekah telah dibesarkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mekah ni yang memuliakan dia bukan Nabi sahaja, bukan orang biasa, tetapi yang memuliakan bumi Mekah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka tiadalah sebuah negeri mulia dan hormat sepertinya melainkan negeri Madinah Al-Munawwarah. Nak cari negeri yang setanding dengan Mekah tak ada, melainkan satu lagi bumi yang juga istimewa di sisi Allah ialah Madinah Al-Munawwarah. Asal-asal Madinah itu nama dia Yathrib. Maka diubah oleh Nabi SAW daripada Yathrib menjadi Madinah. Kerana Yathrib itu membawa maksud keji, hina, tak elok. Makna Yathrib itu. Maka Nabi SAW bila hijrah dari Mekah naik ke Madinah, bila sampai mula sekali dia tak kenal dengan nama Yathrib. Maka Nabi ubah nama Yathrib menjadi nama Madinah. Begitu. Maka kehormatan negeri Mekah itu iaitu kesanalah pada tiap-tiap tahun sekalian bangsa muslimin disuruh Allah Ta'ala pergi kunjung Kaabah dan mengerjakan haji dan umrah dan berkenal-kenalan dengan beberapa bangsa muslimin dan melihat makhluk muslimin dan lainnya daripada ibadah dan taat yang tiada terkirakannya. Dengan kerana mulianya Mekah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang Islam ni teringat di Mekah. Dengan kerana mulianya Mekah ni, Allah jadikan bumi Mekah ni orang Islam, nama kata orang Islam teringat di Mekah. Sehingga kan yang tidak nak pergi lagi, yang tak boleh pergi kot Malaysia, pergi kot siang. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala memang terkelihatkan benda ni begitu. Allah sebut dalam Quran, ya'tuka min kulli fajjin amik. Mereka ni akan pi kepada kamu, wahai Mekah, wahai Kaabah, min kulli fajjin amik, daripada segenap corok sampai corok tak kun pi. Ya, ada cerita ya. Tambahan daripada itu, dipermuliakannya dan dibesarkannya daripada sekalian negeri itu dengan hukumnya yang tetap sampai kiamat, iaitu tiada boleh berbunuh-bunuhan di dalamnya dan tidak boleh berburu-buruan dan tidak boleh mencabut pokok kayu dan sebagainya. Itu dia. Allah punya nak muliakan bumi Mekah ni sampai ke peringkat siapa pergi ke sana jangan duk buat tak elok di sana. Buat tak elok maksudnya macam mana? Buat tak elok sama ada pergi dengan niat nak bunuh orang, pergi dengan niat nak mencuri, pergi dengan niat nak memburu binatang, hatta pergi nak kepak pokok di situ pun tidak boleh. Itu dia yang kata tanah haram Mekah itu. Maka sekalian hukum ini cukup tafsirnya di dalam kitab fiqh. Kalau nak tengok hukum fiqh, buka kitab fiqh. Dia akan cerita in detail tentang persoalan, pantang larang dan sebagainya yang ada di bumi Makkah itu sendiri. Ada pun di sini, maka hendak menerangkan hadisnya yang menunjukkan atas hukum itu. Dan juga sedikit-sedikit hukum yang bercawangan daripada hadis yang tersebut. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan katanya an Abi Shuraih Al-Adawi annahu qala li'Amr ibn Sa'din wa huwa yab'athul bu'uth ila Makkah i'zan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlah. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih Al-Adawi yang masyhur dengan nama batang tubuhnya Amru bin Khalid atau Ka'ab bin Amru Al-Khuzai, bahwasanya berkata ia bagi Amru bin Sa'id yang menjadi pemerintah besar dalam negeri Madinah yang di bawah naungan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam masa datang Amru bin Sa'id itu ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Ni dia nak cerita kepada kita tentang kisah satu orang sahabat yang bernama Abi Shuraih. Abi Shuraih ni dia tegur. Yang dia tegur tu bukan kecil anak. Yang dia tegur itu ialah Amru bin Sa'id. Amru bin Sa'id ni gubernur pada masa tu. Sahabat Nabi yang bernama Abi Shuraih ni dia tegur gubernur. Pasal apa? Pasal dia nampak gubernur ni macam buat satu benda yang tak betul. Maka Abi Shuraih seorang sahabat Nabi, dia peduli apa? Hang gubernur kah, hang menteri kah, hang siapa kah? Kalau hang tak betul, aku tengok. Ini sifat sahabat Nabi. Maka Abi Shuraih ini ketika gubernur ni yang bernama Amru bin Sa'id ni mai ziarah Madinah. Ketika Amru bin Sa'id gubernur mai ziarah ke Madinah, pada masa tu dia tegur. Apa masalah yang menyebabkan dia tegur ni? Kata dia kerana Amru bin Sa'id itu telah naik ia ke atas membar negeri Madinah itu lalu mencaci Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehabis-habis caci sehingga mengenai ke atasnya penyakit hewat muka. Gubernur yang bernama Amru bin Sa'id ini dia mai Madinah, dia ambil kesempatan.
Dia baca khutbah di atas mimbar. Dalam khutbah dia pergi sentai Sayyidina Ali. Ada ke punca yang hampir sentai Sayyidina Ali? Khutbah ni bukan tempat untuk kita sentai orang-orang yang membawa risalah agama. Khutbah ni tempat untuk kita sentai orang minum arak. Khutbah ni kita kena guna untuk sentai orang main judi. Khutbah ni kita kena guna untuk tegur orang-orang yang buat benda yang Allah larang tak bagi buat. Khutbah ni kita kena guna untuk tegur orang yang duk lawan hukum hudud. Khutbah ni kita kena guna untuk bagi tahu kepada orang-orang yang duk tolak Quran, orang-orang yang duk tolak hadis, orang-orang yang ambil agama ni bubuh tak tahu nombor berapa. Dia letak kepentingan dunia di nombor 1. Sepatutnya khutbah ni berperanan untuk tegur orang-orang yang lalai, yang ghaflah macam ni. Tetapi dia ni naik atas mimbar, dia pergi sentai Sayyidina Ali. Ada orang buat kerja macam ni. Naik atas mimbar baca khutbah, pergi kata-kata guru. Naik atas mimbar baca khutbah, pergi kata dekat orang-orang yang duk bawa risalah nubuwah, duk bawa risalah kenabian. Ini kerja yang dibuat oleh gubernur ni. Maka Abi Shuraih sebagai seorang sahabat Nabi yang ada di situ, yang mendengar caci maki ke atas Sayyidina Ali ini, maka dia tidak boleh dengar benda ni, melainkan dia kena tegur. Hang gubernur kah apa itu hang punya pasal? Aku sebagai orang Islam, aku wajib tegur apa yang tak betul yang hang buat. Macam tu. Dan pula Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kemuliaan Sayyidina Ali. Disebut Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Karamallahu wajhah maksudnya Allah muliakan wajah dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni banyak hadis yang menceritakan Nabi SAW cukup sanjung, cukup sayang, cukup lagi keistimewaan kepada dia. Tiba-tiba orang ni yang jadikan sasaran dalam kutubahan. Orang ni yang habis caci maki di dalam kutubahan. Sebaik-baik saja dia habis baca khutbah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala heret muka. Tak tahulah nak buh nama apa. Kalau lah orang kata kena stroke. Tengah-tengah duk bercakap tu dia kau duk lari mulut. Kena stroke. Allah Subhanahu wa taala dia kalau nak buat ni, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak buat, jadi. Jadi. Tak siapa kata apa. Maka hamba Allah ni dia kena penyakit heret muka. Dia kata dan pada masa itulah Amru bin Sa'id, gubernur tadi ni, mengutus akan beberapa utusan tentera memerangi Abdullah ibn Zubair yang jadi pemerintah negeri Mekah dan Madinah dahulu daripadanya. Pasal apa? Dia ni bukan satu kes, bukan kes hina Sayyidina Ali saja. Yang kata Amru bin Sa'id ni dia bukanlah kes dia kes hina Sayyidina Ali saja, bahkan dia ada satu kes lagi. Apa dia? Dia hantar pasukan tentera untuk pergi serang satu orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang juga menjadi anak angkat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak angkat Nabi. Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah, tidak ada anak. Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah, tidak ada anak. Maka Nabi SAW atas permintaan daripada isteri dan Sayyidatina Aisyah minta nak belah satu orang budak nak buat anak angkat. Maka dia ambil anak kepada adik dia, anak Asma binti Abi Bakar. Anak Asma dengan Zubair bin Awam. Anak tu nama dia Abdullah bin Zubair. Ambil anak penakan buat anak angkat. Macam tu. Maka Abdullah bin Zubair ni daripada kecil duduk dalam rumah tangga Nabi. Dididik oleh Nabi, dibesarkan oleh Nabi, sehinggalah wafat Nabi dia masih lagi kekal sebagai anak angkat Nabi. Kemudiannya dituduh Abdullah ibn Zubair ni sebagai satu orang yang mempunyai cita-cita politik, yang teringin nak jadi orang besar dalam politik. Maka akhirnya apabila terbentuk kerajaan Bani Umayyah, bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, pada masa itulah bermulanya kemelut politik yang amat merugikan orang Islam pada masa itu. Berlaku pertelingkahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali dan keluarga dia dan sebagainya. Jadi macam-macam, sampai jadi macam-macam cerita. Ini kemelut politik yang mula berlaku pada zaman itu. Apabila mati Muawiyah bin Abi Sufyan, naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Semasa Yazid bin Muawiyah jadi khalifah dah, Sa'id, Amru bin Sa'id ini dilantik menjadi gubernur. Maka atas perintah Yazid bin Muawiyah, maka Amru bin Sa'id ni hantar satu pasukan tentera untuk pergi buru Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi SAW, yang pada masa itu dia sedang berlindung di Makkah. Dan pada waktu itu Abdullah bin Zubair tinggal di dalam negeri Mekah. Abdullah bin Zubair anak angkat Nabi ini duduk Mekah pada masa itu. Maka kata Abi Shuraih bagi Amru bin Sa'id, beri izin kepadanya akan hamba, wahai tuan pemerintah,
untuk membacakan kepada tuan hamba satu hadis Nabi SAW. Bagi mendengarkan tuan pemerintah betapa hendak memerangi Abdullah bin Zubair, itu adalah menyalahi barang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Gubernur ni dah arah tentera pergi serang Abdullah bin Zubair, sedangkan Abdullah bin Zubair pada masa itu duduk berlindung di Mekah. Dia hantar tentera pergi serang orang yang duduk dalam Mekah. Tadi hang baca khutbah, hang kata dekat Saidina Ali. Ini pula hantar tentera pergi nak serang Abdullah bin Zubair, sedangkan Abdullah bin Zubair duduk ada di Mekah, di atas tanah haram. Dua kesalahan yang dibuat oleh gubernur. Apabila didengar oleh Amru bin Sa'id akan perkataan Abi Syurah yang demikian, maka ia pun memberi izin serta katanya, berlih dengar kepadaku bagaimana hadis itu. Ni gubernur zaman tu baca khutbah, kata juga dekat Saidina Ali, tapi orang nak tegur mau dengar. Pemerintah Ghana lah ni sampai tegur pun tak boleh. Pemerintah Ghana sampai tegur pun tak boleh. Sejahat-jahat Amru bin Sa'id ini kata ke Saidina Ali, hantar tentera pergi lawan dengan Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Bila orang nak tegur dia, okey, tegur, dia kata, tegur, aku nak dengar. Apa nak tegur aku, pokok aku silap sungguh. Mau juga dengar. Pemerintah Ghana tak mau dengar langsung orang nak tegur dia. Dia kata, maka Abu Syurah pun membaca hadis itu dengan katanya, qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bihi annahu hamidallah wa asna alaih. Kata dia, dan telah berdiri dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, pada pagi daripada hari menang daripada perang mengambil negeri Mekah. Dia cerita. Sahabat Nabi yang bernama Abu Syurah tadi ni, dia bagi tahu dekat gubernur, dia kata, aku nak cerita dekat hang satu hadis, yang hadis ini Nabi ucapkan pada hari Nabi SAW tawan kota Mekah. Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi berjaya tawan kota Mekah, kemudian Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu ucapan. Maka hamba dengar akan dia, yakni khutbah Nabi SAW dengan telinga hamba, dan hamba ambil perhati oleh hati hamba ini, dan hamba lihat dengan dua mata hamba. Sehabis-habis ingatlah rasanya akan sekalian perkataan pada waktu Nabi SAW berkata dengan dia itu, iaitu mula-mulanya bahawasanya Nabi SAW memuji ia akan Allah dan menyebut-nyebut akan sifat-sifat Tuhan yang layak baginya itu. Dia kata, aku ingat word by word apa yang Nabi sebut dalam khutbah Nabi pada hari pembukaan kota Mekah itu. Aku bukan sahaja dengar, aku bukan sahaja faham, aku bukan sahaja hafal, bahkan aku ingat sungguh-sungguh apa yang Nabi kata. Ni aku nak habaqkan apa yang Nabi kata pada hari itu. Dia kata Nabi SAW mulakan khutbah dia pada hari pembukaan kota Mekah itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, inna Makkah harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas. Kemudian daripada telah memuji ia akan Allah, maka bersabda Nabi SAW dalam khutbahnya itu, bahawasanya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Ta'ala akan beberapa banyak perkara yang harus dikerjakan di mana-mana negeri yang lainnya. Nabi beritahu kepada orang Mekah. Cuba tengok, Nabi beritahu kepada orang Mekah. Bermakna apa? Makna orang Mekah pun tak tahu. Kita tak boleh, sebab lah ni kadang-kadang orang ni dia penilaian dia tak kena. Bila kita harap satu benda, kita kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni. Pasal apa kita kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni? Pasal benda ni ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Kita kata. Dia jawab balik. Dia kata tak. Dia kata ustaz tu duk buat macam ni. Dia kata. Kita kata tak kira lah ustaz mana pun buat. Soalnya ialah benda ni Nabi kata macam ni, kita kena ikut Nabi. Kalau disuruh kita nak ikut Nabi, kena ikut ustaz, kita kena ikut Nabi. Pasal apa? Pasal ustaz tu pun kena ikut Nabi. Dia kata jangan duk kata tu, ustaz tu mengaji di Mekah lama. Ni nak buat contoh ni. Dia kata hanya duk kata tu, ustaz tu mengaji di Mekah lama. Unta lagi lama duduk di Mekah. Abu Jahal tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah. Dia bukan soal siapa duduk lama, siapa tak. Bukan soal tu. Soalnya apa? Soalnya kebenaran ialah Quran dan hadis Nabi. Itu kebenaran. Yang ni yang kita nak.
Nak buat tuning ni, nak bagi orang faham bahawa yang benar ni apa? Yang benar ni ialah Quran dan hadis Nabi. Yang benar ni apa? Yang benar ni ialah ulama yang menghuraikan agama berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Bukan orang yang duduk di mana-mana negeri lama. Bukan itu. Ada orang dia duduk di negeri itu lama pasal apa? Pasal dia mengaji tak lulus. Tak lulus lama lah. Orang yang cerdik ni 3 tahun 4 tahun aja balik dah. Bukan nak kata kat siapa-siapa. Tapi benar ni ada berlaku macam ni. Soal dia mengaji tak lulus itu soal dia. Soalnya hang balik mai hang kena kata apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Cantiklah. Tapi kalau hang balik mai hang duduk kata benda yang mencanggahi apa yang Allah dan Nabi kata, hang tak betul. Pasal apa? Pasal Allah dan Nabi yang betul. Dia macam tu. Dan Nabi SAW bila dia hijrah, dia beranak di Mekah. Kemudian dengan kerana orang Mekah tak mau ke dia. Dia beranak di Mekah. Tapi orang Mekah ni dia tak kenal mana batu, mana intan, mana permata. Dia tak kenal. Dia tak kenal bahawa Nabi Muhammad itu intan dan permata. Dia tak kenal. Maka mereka tak erti nilai Nabi Muhammad tu. Sehingga kan Nabi Muhammad ni bukan sahaja mereka tak hormat, bukan sahaja mereka tak sanjung, bukan sahaja mereka tak dengar apa dia kata, bahkan mereka buat tahanan pula kat dia. Mereka dera dia, mereka buat macam-macam dekat dia. Sehingga kan Allah suruh dia hijrah syak daripada Mekah pergi ke Madinah. Pasal apa? Pasal orang Mekah sendiri tidak erti nak hormat dia. Bila dia balik daripada Madinah, dia mai balik ke Mekah, berlakulah yang dikatakan Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Bila Nabi balik semula ke Mekah, Nabi bagi khutbah kepada orang Mekah. Nabi bagi tahu kepada orang Mekah apa pantang larang di atas bumi Mekah. Walhal mereka tu dah beranak di Mekah, besar di Mekah, duduk di Mekah, establish di Mekah, jadi pemimpin di Mekah. Takkan mereka tak tahu Mekah tu apa pantang larang dia? Tapi tak tahu. Sehingga kan Nabi kena mai bagi tahu apa pantang larang di atas bumi Mekah ini. Begitu cerita dia. Seperti berburu dan mengerak kayu yang tumbuh di dalamnya. Nabi bagi tahu bahawa ada beberapa benda yang menjadi pantang larang di Mekah. Apa dia? Di atas bumi Mekah kamu tidak boleh memburu binatang yang ada. Kamu tidak boleh kerat pokok-pokok kayu yang tumbuh di dalamnya, dan kamu tidak boleh berperang. Nabi besar, bumi Mekah ni kena pastikan aman. Tidak mau berlaku benda tak elok di atas bumi Mekah ini. Maka tiadalah yang mengharamkan beberapa perkara yang seperti itu oleh manusia. Sebagaimana i'tiqad orang zaman purbakala. Orang dulu-dulu pada zaman Nabi lagi dah, mereka ada faham purbakala. Faham dulu, mereka bawa faham tu. Bila main Quran nak betul faham tu, nak betul adat yang tak betul, mereka tak mau terima apa yang Quran nak betul ini. Mereka nak buat lagu yang mereka faham dengan adat purbakala mereka. Maka adalah i'tiqad orang dahulu, orang purbakala, yakni orang zaman jahiliyah dan lainnya, mereka itu yang telah mengharamkan akan Mekah ataupun menghalalkan dia. Mereka duk faham macam tu. Mereka duk faham Mekah ni mereka punya kuasa. Mereka nak buat peraturan apa pun atas Mekah, mereka boleh buat. Hari ni mereka kata benda ni tak boleh buat, esok mereka kata boleh buat, mereka boleh tindak sesuka hati mereka. Ini faham penduduk Mekah. Dengan kerana itulah Nabi SAW mereka betul mereka belah ni. Maka iaitu i'tiqad yang tidak betul. Bahkan dari selamanya sudah Allah Ta'ala mengharamkan Makkah itu. Nabi bagi tahu cerita haram melakukan beberapa perkara di atas bumi Mekah ni bukan hampa yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Dan Allah tentukan benda ni lama pun dah, bukan baru 2-3 hari ini. Maka jadilah ia mulia dan besar daripada zaman berzaman. Masalah mulia dan besar negeri Mekah daripada zaman berzaman. Apa kata Tuan pada masalah jikalau Tuan kata negeri Mekah itu mulia daripada zaman berzaman? Padahalnya ada hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim AS telah mengharamkan Mekah dan Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan Madinah Al-Munawwarah. Macam mana kalau orang tanya kita? Kita habang ke orang, kita kata Mekah dan Madinah ni ada pantang larang dia. Dan pantang larang ni Allah dah tentukan lama dah. Mai satu orang kata kat kita, dia kata dah, hang salah. Sebenarnya pantang larang di atas bumi Mekah ni bukan daripada lama dulu tak, dia kata, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan pantang larang di atas bumi Madinah ni pun bukan sejak daripada lama dulu tak, dia kata, tapi sejak daripada zaman Nabi Muhammad. Kalau orang mereka kata lagu tu, macam mana nak jawab? Dia kata jawab kepada mereka ni, hadis itu tidaklah menafikan yang di atas itu. Kerana disandarkan mengharamkan Mekah kepada Nabi Ibrahim itu dengan sekira-kira ia yang menyampaikan hukum juga. Habak kat mereka betul, Nabi Ibrahim yang ucapkan kata Mekah ini tanah haram. Tetapi dia ucapkan yang Allah suruh dia. Allah suruh dia habak.
Tidak bermakna bila dia habaq tu bumi itu baru haram daripada tarikh dia habaq. Tetapi bumi Mekah ini sudah menjadi tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi. Cuma Nabi Ibrahim baru ucapkan kepada orang yang ada pada masa itu. Pasal apa? Pasal kalau nak ucap sebelum daripada tu pun mana ada siapa duduk di Mekah masa tu? Tak ada. Tak ada siapa duduk di Mekah masa tu. Zaman Nabi Ibrahim itulah baru bermulanya sejarah. Orang pergi ke Mekah, sejarah membina Kaabah dan sebagainya. Zaman tu baru mula. Tetapi tanah tu sudah digezet sebagai tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi dah. Allah dah gezet itu sebagai tanah haram. Maka yang menghukumkan segala syariat dan sekalian hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sekalian Nabi itu menyampaikan juga. Kemudian pula sebagaimana dikatakan Allah itu yang menghukum, dikatakan pula pada segala rasul itu mereka yang menghukum. Kerana hukum-hukum itu didengar daripada mereka itu dan zahirnya daripada lidah mereka itu, maka itulah jua adanya. Dia nak terang bahawa Nabi-Nabi hanya menyampaikan hukum bahawa tanah itu tanah haram. Yang menentukan tanah itu haram ataupun halal Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi. Kemudian daripada sudah bersabda Nabi SAW seperti yang di atas itu, maka ia pun bersabda lagi di dalam khutbahnya. Katanya, wala yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha daman aw ya'dida biha syajaratan. Dan tiada harus bagi seorang yang percaya akan Allah dan percaya akan hari kemudian bahawa menumpah ia akan darah di dalamnya dengan bunuh yang haram, ataupun memotong kayu di Mekah itu pun haram juga. Apatah lagi dicabut akan kayu-kayu itu, maka lebih-lebih lagi terang akan haramnya. Tak boleh ambil hak asal Mekah ni, tak boleh ambil. Tu satu orang dulu cerita kat saya, dia kata dia zaman pergi Mekah naik kapal haji dulu, Malaysia Raya kapal dulu ni. Dia kata dia ingat dia nak balik, nak buat kenang-kenangan, ambil batu jalan, batu bukit di Mekah. Dia pergi kutip kat Jabal Kubis ke mana tu, dia kutip beberapa biji batu, nak balik, nak buat kenangan, kata ini batu tanah haram ni. Balik. Belum pergi dengan kapal haji. Pergi kapal haji, balik kapal haji. Atas kapal haji tu ada Tok Guru duk mengajar lagi. Dari dalam perjalanan balik dengan kapal haji ni, kebetulan Tok Guru duk ajak atas kapal ni, beritahu kata, dia nak bagi pesan, siapa-siapa yang ada terambil apa-apa daripada tanah haram, sama ada kayu pokok ke, batu ke, apa ke semua, tolong. Dia kata, tolong jangan bawa balik kerana itu tanah haram. Banyak batu apa kecil dalam beg. Jadi dia pun nak buat macam mana? Kapal dah duk belayar kena alert. Dia kata, Ustaz, dia kata, adakah terbakar kapal haji Malaysia Raya ni ada kena-mengena dengan kecil batu dia balik tu? Saya kata, wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya kata, wallahu a'lam. Tak tahu. Cerita dia dulu. Tapi cerita dia dari segi hukum apa dia? Tak usah duk kutip balik. Tak usah duk kutip balik. Pasal apa? Pasal benda-benda itu adalah benda-benda yang terang dilarang. Begitu masalah. Habis tu kita pergi beli ketayak, biji tasbih minyak atar, nak balik tak apa. Yang tu tak apa. Pasal apa? Ketayak tu made in China. Ketayak tu nama saya beli di Mekah, tapi made in China. Kan? Korma made in macam-macam. Bukan semua ada di situ made in sana ada. Dia macam-macam. Baik. Masalah menumpahkan darah dalam Mekah dan hadisnya. Kata dia, wahai saudaraku, adalah adat manusia itu apabila dilarang perbuatnya, maka lekahlah dia bertanya apa sebab dilarangkannya. Perangai manusia. Bila orang kata tak boleh, dia tanya pasal apa? Itu perangai manusia. Bila orang kata tak boleh, buat betul, pasal apa? Manusia ni perangai lah betul, dia kata. Maka di sini seperti seorang hendak menumpahkan darah dalam Mekah itu dengan perang. Apa sebab dilarangkan dia? Istimewa pula telah diketahui akan Nabi SAW mengambil negeri Mekah itu dengan perang. Dan dengan menang ia di dalam peperangan itu. Lagi pula dia nak tanya. Dia kata, hang kata di atas bumi Mekah tak boleh berlaku perang, tak boleh tumpah darah dan sebagainya. Tu yang Nabi kata balik daripada Madinah mai ke Mekah, kemudian berlaku perang, kemudian lawan apa semua betul-betul, kemudian dia menang di atas bumi Mekah tu macam mana? Oh, Nabi boleh, kita tak boleh. Ada Syekh cakap macam tu. Kemarin baru ada satu sahabat telefon dengan dia. Satu sahabat telefon. Dia kata ada satu kawan dia kerja buat taksi di Pulau Pinang, di Tanjung, kerja bawa taksi. Kawan ni cerita kat dia, sama-sama driver taksi. Ada Cina, ada Hindu, kerja bawa taksi.
Daripada bersembang sama-sama daripada dekat taxi stand ni. Yang si Cina Indo ni tanya dia. Dia kata, apa pasal orang Islam suka pergi itu Mekah? Apa ada sana? Itu dalam itu kotaknya apa ada? Okay. Yang dia pergi tanya ni pun bukan Tok Guru. Dia jawab apa? Kawan yang telefon kemarin kata. Dia jawab apa? Dia jawab dekat Cina Indo ni. Dia kata itu tak ada apa. Itu serupa hampa semua pergi sembah Tok Kong lah. Serupa ni yang kata orang Melayu bintang ni. Dia jawab ke puak Cina Indo ni. Dia kata itu tak ada apa. Itu serupa hampa semua pergi sembah Tok Kong lah. Itu dalam kotak sana ada 2 batu. Itu batu serupa orang laki bini bersetubuh. Dia kata na'udzubillah misalnya. Dia pergi cakap ke Cina Indo kebenaran. Puak ni pun, oh itu macam kan? Dia macam, itu macam dia. Tuan-tuan, ni nak melawak bagi reti bahasa. Ini. Jenis macam ni, kita kalau dengar kita perasaan kita nak buruh penampak sebiji. Hang tu dah jahil tak arti agama. Hampir dia buat mulut celupak pasal agama ni pasal apa. Contoh agak-agak orang macam ni sikit lah. Ramai tuan-tuan. Jenis macam ni ramai. Jenis mulut ni cukup punya hebat pasal agama ni. Cukup ramai tu lah. Dia berasa nak kata apa pasal agama, dia kata. Tuhan pun dia kata. Apa pula lagi Quran? Quran ni apa? Tuhan tu dia kata. Nabi apa? Lagi-lagi dia kata. Apa lagi dia tak kata? Ni pasal Mekah, pasal Madinah, pasal soal ibadah, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji. Apa yang dia tak kata? Ni orang macam ni tuan-tuan ni. Orang macam ni. Subhanallah. Ada ramai dalam masyarakat kita tak. Silap hari bulan kita jumpa dengan orang macam ni. Silap hari bulan kita jumpa. Kita dengar dia duduk bercakap tu kita lagu duduk ringan tangan. Sungguh. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni kuat. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni pandai. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni jaga agama sangat-sangat. Tapi kita pedih hati bila dengar dia duduk kata ke agama dia. Macam tu. Ya, ayat ni kita na'udzubillah min zalik, minta keluarga kita, anak kita jauh daripada jadi macam ni. Na'udzubillah min zalik. Baik, dia kata di sini, dia kata kalaulah ada orang tanya lalu tu, dia kata hang kata Mekah tu tanah haram. Hadis dulu yang Nabi masuk Mekah, Nabi tawan Mekah, berlaku perang di antara Nabi dengan kafir Quraisy, tu cerita macam mana? Tu hukum dia apa pula? Dia kata. Oh, kalau Nabi buat tak apa, kalau kita tak boleh. Kalau dia kata macam tu macam mana? Maka dengan kemenangan itu zahir ke atas sekalian umatnya, ia memperbuat barang yang telah dilarang, iaitu perang. Jadi tidakkah cerita sejarah yang mengatakan Nabi masuk daripada Madinah mai ke Mekah, kemudian menang ke atas orang kafir Quraisy itu, menunjukkan Nabi perang di dalam Mekah? Tidakkah itu menunjukkan Nabi perang? Hadis macam mana? Nabi ni double standard. Di satu waktu dia kata tak boleh perang atas bumi Mekah. Di satu waktu dia sendiri pergi berperang atas bumi Mekah. Ini macam mana ni? Kalau orang kata tak tahu macam tu, macam mana? Banyak kan tak? Tuan-tuan rajin tu explore dalam internet, banyak bahan-bahan macam ni. Duk cerca Islam, duk katakan Nabi Muhammad SAW ni cukup banyak. Banyak di antaranya isu apa? Dia kata, oh, orang Islam tidak boleh kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Sedangkan Nabi Muhammad bini sampai berapa? Lebih daripada 4. Dia kata, tidakkah ini sudah cukup? Dia kata, untuk membuktikan bahawa Muhammad itu ada kepentingan tersendiri. Dia kata. Dan orang yang ikut dia ni, orang yang kena pembodoh dengan dia. Tulis dalam internet macam tu. Dan sudah barang pasti orang yang tulis ni sama ada dia orang Islam ataupun dia orientalis yang bukan Islam tapi dia belajar ambil tahu pasal cerita-cerita Islam. Maka dia tulis benar. Kita kena lawan. Benda macam ni kita kena lawan. Dia lawan duk qiyah duk bunyi aja tak ada apa. Kita kena guna teknologi juga lawan balik. Pasal apa? Pasal orang yang baca ni depa ni akan terpedaya. Bila kita kemukakan kebenaran Islam pula masuk dalam internet, sekurang-kurangnya depa ada 2 benda yang depa dapat. Sekurang-kurangnya. Dan sebaik-baiknya kalau Islam boleh perintah dunia ni mau kontrol hak jenis-jenis macam ni. Begitu. Ni hari ni hari apa itu? Hari kuliah kita di Kelang Lama. Hari Senin. Dalam surah Abang Kelang. Satu parti pembangkang Abang Kelang kata dia tidak boleh terima undang-undang Islam. Tak apalah dia tu parti yang bukan parti orang Islam, dia kata, tapi kita sebagai kerajaan yang memerintah, pasal apa kita benarkan berita macam tu keluar dalam surah Abang? Pasal apa yang kita pergi benarkan berita macam tu keluar dalam surah Abang? Tak payah benarlah benda macam tu. Pasal apa? Pasal benda macam tu menghina agama kita. Masa
masa ni lah, masa kita ada kuasa ni lah kita kena jaga benda-benda ni. Jangan sampai orang guna media hak kita punya untuk cerca agama kita. Tindakan kita membenarkan berita macam tu pula seolah-olah nampak macam kita setuju dengan apa yang ditulis. Seolah-olah nampak macam tu. Anda nampak tak apa yang dia kata? Tak nampak, tapi dengar saja. Tak, memang macam tu. Apa lagi yang kita nak kena jaga? Kalau tidak agama. Agama tu nombor satu kita kena jaga. Barulah main soal lain. Baru kita nak jaga soal keamanan. Baru kita nak jaga soal ekonomi. Baru kita nak jaga soal hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itu soal-soal yang kemudian. Soal yang pertama kita nak kena jaga ialah agama. Dan biasanya apabila kita jaga agama, hak lain dengan sendirinya terjaga. Ada macam tu. Kalau kita jaga agama, dengan sendirinya ekonomi kita Allah jaga. Kita jaga, Allah pula jaga. Pasal apa? Pasal kita jaga agama dia. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah kata kalau kamu jaga Allah, kamu jaga segala perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu tolong segala perintah Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan jadikan kamu satu bangsa yang tetap tapak kaki. Maknanya ekonomi kita tidak akan goncang. Tuhan jaga kita, apa lagi kita mau? Kalau Tuhan jaga kita, siapa pun tak boleh buat apa kat kita. Macam tu. Baik, dia kata maka betapa pula ditegah orang yang hendak memperbuatnya, manakala telah diperbuat oleh Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik ikutan. Kalau orang kata lagu tu. Mana boleh kita duk larang orang pergi perang atas bumi Mekah? Pasal Nabi sendiri perang atas bumi Mekah, dia kata. Sedangkan Nabi Muhammad itu contoh ikutan kita orang Islam. Pasal apa Nabi perang kita tak boleh ikut dia? Kalau orang tanya kamu macam tu, apa kamu nak jawab? Dia kata. Sekalian perkataan yang di atas tadi itu sebelum terbit daripada umat Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW sendiri sudah tahu lebih dahulu dengan sebab pintarnya dan bijaksananya. Dengan kerana itu larangannya di dalam sepotong hadis di dalam masalah tadi disambungkan dengan sabdanya begini. Sabda Nabi SAW, fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah SAW fiha faqulu lahu innallaha adina li rasulih SAW wa lam ya'zan lak. Maka jika sekiranya mengambil hujah satu orang dengan katanya, mengapa tidak harus tumpah darah dalam negeri Mekah? Padahal sudah harus tumpah darah itu dengan berperang Nabi SAW di dalamnya. Maka hendaklah kamu jawab baginya begini. Adalah Nabi SAW memerangi negeri Mekah pada masa ia memeranginya itu kerana bahawasanya Allah Ta'ala beri izin bagi Rasulnya SAW. Dan bukannya Nabi SAW masuk perang dalam Mekah itu dengan keluar daripada hukum Allah. Maka iaitu tidak sekali-kali. Dan tidak pula satu perkara ini sudah diizinkan aku, diberinya pula kepada umat aku kemudian daripada perang itu untuk tumpah darah di dalamnya. Iaitu tidak. Itu dia. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah bila dia patah balik daripada Madinah mai Mekah, berlaku hari pembukaan kota Mekah. Nabi tahu dah esok ada orang akan exploit benda ni. Nabi tahu dah. Ada orang akan exploit benda ni. Nabi ni apa sifatnya? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni makna apa? Fatanah ni makna pintar, cerdik. Nabi ni cerdik. Nabi tahu. Nabi kata ni bila aku patah balik daripada Madinah mai ke Mekah, kalaulah jadi perang. Nabi kata. Esok orang akan guna isu ni. Dia kata Nabi boleh perang, pasal apa kami tak boleh perang dalam Mekah. Nabi tahu dah. Maka Nabi habaq awal-awal. Kalau orang kata lagu tu dekat kamu, kamu kata dekat mereka, innallaha azina li rasulih. Bagi tahu mereka, sesungguhnya aku dapat special keizinan daripada Tuhan. Walam ya'zan lak, sedangkan Allah tidak izin kamu buat macam yang Allah izin pada aku. Macam tu. Baik, maka tidaklah diizinkan bagi engkau dan bagi siapa-siapa yang lain daripada engkau. Sabda Nabi SAW lagi, wa innama azina li fihi sa'atan minan nahar. Bahkan kata Nabi, hanya saja telah diberi izin bagi aku itu berperang sebentar daripada waktu siang hari itu sahaja. Bukannya lama. Dan bukannya pula beberapa kali. Hanya sekali jua atas kadar ambil negeri Mekah daripada tangan kafir. Dan mengeluarkan daripada tangannya ke tangan muslimin. Dan inilah kadarnya sahaja yang diizinkan Allah kepada aku. Itu dia. Nabi kata, aku ni yang diizinkan perang di atas bumi Mekah ni pun, keizinan tu sah saja. Sah aja masa. Aku balik daripada Madinah mai ke Mekah,
sekadar untuk aku ambil alih kuasa pemerintahan di Mekah, setakat siang tu aja, kemudian habis, dan aku tidak diizinkan lagi berperang selepas daripada itu. Itu pun atas tujuan apa? Atas tujuan nak mengambil kuasa daripada tangan kafir Quraisy, supaya kuasa dipegang oleh Islam dan didaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Mekah. Nabi terang eloklah dengar ni. Begitu. Sambung hadis tu dia kata waqad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi. Dan sesungguhnya telah kembali haram tumpah darah di dalam Mekah pada hari ini seperti haram tumpah darah pada hari yang kemarin itu. Selepas daripada masa satu, hukum dia balik kepada hukum asal, tidak boleh tumpah darah lagi di situ. Dan demikianlah selama-lamanya sehinggalah hari kiamat. Sampai kiamat tidak boleh berlaku tumpah darah di atas bumi Mekah. Tak boleh. Masa saya pergi haji beberapa tahun lepas, masa tengah tawaf. Masa tengah tawaf, satu perempuan Indonesia agaknya ni terborai perut ni geng yang duk mencuri duit orang ni. Saya sembang dengan polis Saudi di Masjidil Haram tu, dia beritahu kata ni depa pakai cincin, dia bubuh mata tajam cincin, dia buat mata tajam di cincin. Masa duk kalut-kalut tawaf, masa duk kalut-kalut apa ni tempat dia yang semayang lah, tempat mana lah, depa ni geng yang pi atas tujuan nak mencuri ni. Dia pergi pegang, dia tahu dah tang mana kawasan tali pinggang kita duk pakai, duk taruh duit apa semua. Dia pergi pegang tu, sekali dia tarik tangan, tarik tu terkoyak. Kalau kena tali pinggang tak apa, kalau kena perut dia melambat keluar habis segala isi perut. Kena depan kita tengah duk tawaf, rak kata kena keluar melambat, darah menyimbah di atas lantai dekat dengan Hajarul Aswad. Terus lebah keluar darah semua. Polis Saudi main dengan cota, kata orang tolak orang pergi angkat, masa dia angkat tu darah dia jatuh tak. Jadi ni orang yang pergi pada musim haji tapi tak erti tentang adab dan tentang larang di tanah haram. Dia pergi buat kerja macam tu. Selang 3 hari lepas tu dia dapat tangkap satu rumah. Polis Saudi ni kata satu rumah, semua pun dia lapis serbu rumah tu, jumpa semua cincin ada pisau dia. Memang mereka kerja tu aja, pi ni dengan tujuan yang tu. Mereka angkat habis semua satu rumah, pergi masuk lokal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerja ni tidak dibuat oleh anak jati Mekah dan Madinah. Dan kerja ni dibuat oleh orang yang tak erti hukum hakam, yang tak erti agama, yang tak erti apa, yang daripada awal dia pergi dia niat nak buat benda tak elok. Na'udzubillah min zalik. Itu dia. Semua macam tu sekali duk jadi di kawasan yang kita kata kawasan suci. Kita minta jawab daripada kena benda-benda macam tu, dan kita minta jawab kita tak mau buat benda-benda macam tu. Baik, demikianlah selama-lamanya sehingga hari kiamat. Kata Nabi, wal yuballigh asyahidul ghaib. Maka hendaklah disampaikan oleh orang yang hadir pada hari ini, yang mendengar perkataanku di dalam khutbah ini, kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini Nabi. Nabi bila pun lepas dia bagi khutbah, lepas dia mengajar, lepas apa, dia kerap kali dia ulang benda ni. Dia nanti sebut wal yuballigh syahid al-ghaib. Dan hendaklah orang yang mai, yang dengar aku habaq hari ni, tolong bagi tahu kat kawan yang tak mai hari ni. Nabi selalu macam tu. Lebih-lebih lagi khutbah itu, isi khutbah dia penting. Nabi pesan macam tu. Yang inilah sebab kenapa dakwah Islamiah pada zaman Nabi hidup subur. Setiap orang yang ada pada zaman Nabi itu, dia mempunyai semangat untuk sebarkan risalah Islam. Dia ada semangat. Dia main malam ni dengar, esok balik dia nanti bagi tahu. Dia pergi tempat kerja, dia bagi tahu kawan dia balik rumah, dia bagi tahu bini dia bagi tahu jiran dia bagi tahu kawan tempat. Dia bagi tahu supaya ilmu Islam yang dapat ke dia ni tidak untuk dia sahaja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar, dan di sekeliling dia. Kita kena ambil iktibar yang ni. Kita kena ambil akibatnya. Kita main, kita duduk, kita dengar tak banyak, 1-2 benda kita dapat. Benda yang sebelum ni kita tak tahu, malam ni kita tahu. 1-2 benda kita dapat. 1-2 benda yang kita dapat tu sampaikan kepada orang lain. Setidak-tidaknya kita dapat pahala kerana menyampaikan ilmu. Dan sebaik-baiknya dengan kerana kita sebar ilmu itu bertambah di kalangan orang yang faham agama. Baik, dia kata supaya rata pengetahuan itu pada sekalian muslimin dan sama-sama menjunjung taat akan dia. Maka bagi orang yang menyampaikan khabarku ini, maka tidaklah sia-sia daripada pahala yang berganda-ganda. Nabi kata, orang yang dapat apa-apa mesej daripada aku, pergi hadap ke orang lain, dia tidak sia-sia. Bahkan pahala Allah bertunggu. Dan yang menyembunyikan khabar aku ini, tiada sunyi ia daripada dosa. Kita yang dapat satu benda baru, kita tidak bagi tahu kepada orang lain, kita berdosa. Macam tu. Kita berdosa. Satu sahabat saya,
Dia orang berpangkat lah. Dia kena irin orang yang lagi besar pangkat pada dia bila nak pergi mana-mana. Dia cerita, dia kata satu hari itu dia kata irin-irin pergi masuk dalam tempat ni, tempat minum-minum ni, karaoke apa aku tak tahu. Masuk macam kebiasaan lah kawan tu, dia kata masuk pergi nak minum. Dia kata kita ni atas jawatan kita nak kena dulu ikut dia. Tapi bila pergi ikut tempat-tempat macam tu, kita rasa berdosa. Dia kata, rasa berdosa. Macam mana nak buat? Nak bangkit lari tak boleh. Kita ni atas tugas kita kena ikut dia. Kita tak lari, kita nak telan elok tengok dia duduk telan ayam haram ni, kita tak lepas. Dia ni pula jenis pakai kepiah. Jenis pakai songkok atas kepala, susah dia kata. Sekali, dua kali, sakit sampai korak perut ni. Lama-lama tegur juga. Dia kata minta maaf lah, dia kata nak bagi tahu lah, dia kata minta maaf lah, nak bagi tahu. Saya dengar Tok Guru duk bagi tahu, dia kata ayam ni haram. Dia kata. Kawan ni lepas kena tegur beralih tak dia. Haram no, dia kata. Dia kata dulu. Haram no. Haram dia kata. Jangan minum ayam. Dia kata. Pasal dia biasa dengar Tok Guru duk harap, dia kata barang siapa yang mudimul khamr, mengekalkan tabiat minum arak sampai mati, bila dikebumikan mayat dia, Allah akan alih mayat itu agar mayat itu membelakangi kiblat. Oh, dia kata minum. Dia tanya kita, dia kata macam mana Ustaz? Dia kata, nak menghadapi orang yang macam ini macam mana? Nak menghadapi orang macam ini macam mana? Dia kata dia tak marah kita, dia tak tunjuk kata dia nak mengamuk bila kita tegur dia, tak ada apa, tapi dia tak peduli apa yang kita kata. Kesian tak ada. Tunggu jauh fikir. Kita tak mahu macam ni. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauh kita, keturunan kita, anak beranak kita, kawan-kawan kita daripada jadi macam tu. Na'udzubillah. Baik, habislah menerangkan hadis Nabi dan khutbahnya yang dikeluarkan oleh Abi Shuraih kepada Amr bin Sa'id itu. Dan kembali pula kita kepada cerita yang berlaku di antara Abu Shuraih dan Amr bin Sa'id. Kemudian daripada telah Abu Shuraih menerangkan hadis itu kepadanya. Baik, apa pula reaksi daripada gubernur ni tadi? Apabila Abu Shuraih bagi tahu dekat dia, ni aku nak bagi tahu kamu, aku ada dengar hadis Nabi, Nabi kata Mekah tidak boleh berlaku perang, tidak boleh berlaku tumpah darah. Sedangkan kamu hantar pasukan tentera pergi ke Mekah nak serang Abdullah bin Zubair yang sedang berkubur di Mekah. Tidakkah tindakan kamu hantar tentera nak pergi serang Abdullah bin Zubair di Mekah itu tindakan yang salah dan melanggar hadis yang aku bagi tahu kamu tadi? Faqila, kata dia, faqila li Abi Shuraih, ma qala laka Amru, qala ana a'lamu minka bidzalika ya Aba Shuraih. Maka ditanya orang bagi Aba Shuraih akan apa sahun Amr bin Sa'id pada barang yang dibacakannya daripada hadis yang di atas tadi. Iaitu kata orang, apa kata Amr bagi engkau wahai Aba Shuraih pada masa engkau bacakan hadis itu kepada dia? Bila Abu Shuraih bercerita kat kawan-kawan dia, dia cerita kata dia tegur gubernur. Kawan-kawan dia kata, hang dah hang tegur apa dia katakan hang? Dia pernah tahu. Kata Abu Shuraih, menjawab pertanyaan orang iaitu telah berkatalah Amru kepada aku. Aku lebih tahu daripada engkau dengan barang yang kau bacakan itu wahai Abu Shuraih. Itu dia, gubernur tu kata kat dia, kalau yang tu hang tak payah abang aku lagi tahu pada hang. Dia aku lagi tahu pada hang. Wahai abang kata tak boleh perang di Mekah, tak payah abang lah. Yang tu aku pun tahu, bahkan aku lagi tahu pada hang. Siru juga kan? Dia boleh tahan juga siru. Kan? Kita pergi abang kat dia, kata ni arak ni haram ni, tak boleh minum. Dia kata aku tahu. Dia nak kata abang dia. Dia kata dah tahu minum apa saja aku nak minum awak ni. Kita nak kata abang dia. Terus saya kata apa lah, ambil botol buat dari kepala dia. Ya. Pasal apa? Pasal dia ni bukan dia tak tahu. Dia tahu, dia saja nak challenge hukum Tuhan. Dia tahu tapi dia saja nak challenge hukum Tuhan. Tapi abang dia, hang duk biar bini hang tak pakai kelumbung ni berdosa. Hang tahu? Dia kata, aku tak payah abang kat aku pun tahu. Aku pun tahu. Keturunan aku bukan keturunan orang kafir. Aku pun tahu tak hukum tak pakai kelumbung ni haram, aku pun tahu tak payah abang. Ayat tu yang hang duk biar bini hang tak pakai kelumbung saya pak. Tak nak buat macam mana dia kata. Ulang kata, memang makanan aku. Dia jawab dulu tu. Bangau. Lain sekali, tanya ulang.
Kan pasal apa ulak makan kata? Ulak kata memang makanan aku. Tak payah bang, kita nak kata apa? Kita menghadapi golongan yang tak tahu dengan kita menghadapi golongan yang tahu saja apa buat tak tahu. Susah. Kita jumpa dengan orang yang tak tahu, dia tak tahu sungguh-sungguh. Senang kita nak terang kat dia, pasal dia tak tahu sungguh-sungguh. Dan bila kita beritahu, dia rasa berharga benda yang dia dengar. Masa kuliah kita di Masjid Kampung Baru Alma dulu, kita duduk baca bab mandi mayat. Kita baca benda-benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah. Di antara benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah ialah orang yang tattoo badannya, buat lukisan di badan dia. Tattoo di badan itu mencegah air daripada kena kulit. Maka dengan kerana itu mandi mayat tidak sah. Bila habis kita mengajak dia ke masjid Kampung Baru Alma tu ni. Bila habis kita mengajak ke masjid, turun naik kereta, kita nak tutup pintu, dia megalang tangan. Bang, kata, saya terkejut lah. Saya ni pun bukan ketiga dorongnya orang. Dia megalang tangan, bang, kata. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz terkejut lah. Kita pun buka pintu keluar balik. Apa dia? Buka kaki baju, tak, satu-satu ke takdir dah aku malam ni. Kata, balik tengok orang masjid pun balik habis lah. Kan, kalau orang masjid ada, tahan lah sikit. Orang-orang dia pamit dulu. Kan, dia buka hutang baju, tak, buka, tunjuk tu dia tattoo penuh di badan. Subhanallah. Dia tattoo penuh di badan ni. Di pusat tu gambar ular anaconda. Dia melengkap betul dengan pusat, kemudian kepala ni naik mai sampai bawah tengkuk ni. Sampai bawah tengkuk ni, mai bawah dagu ni, mulut ular. Kemudian di atas dagu dia ni, dia buat lidah ular keluar macam ni. Dia tattoo ni penuh badan ni, naik sampai ke sini, naik sampai sini. Naik di atas lidah. Buka bau belah ni pula gambar perempuan tak pakai apa. Di kanan bau. Dia kata, Ustaz nak kata apa kat saya? Ya. Dia balik tengok kayu aku pergi gendang masjid pun tak ada. Ya. Kita pun kira perkemahan elok-elok. Abang kat dia kata nak kata apa? Macam yang kata dalam kitab tadi. Macam mana saya nak bagi hilang benda ni? Dia kata. Pasal dalam kitab tu kata wajib menghilangkan. Saya nak bagi hilang benda ni macam mana ni? Dia kata, saya ni bila dah reti benda ni, dah tahu dah ramai dah orang duk cebong ni semua kata benda ni tak boleh. Saya mandi wajib tak sah dan sebagainya. Saya dah tahu dah benda ni. Malam ni pula main ustaz pula duk baca bab kata mandi mayat esok pun tak boleh. Macam mana saya ni? Dia kata. Ini bukan salah saya, dia kata. Saya jadi macam ni pasal mak bapak saya bercerai, dia kata. Mereka bercerai masa saya kecil lagi. Rumah tangga punah ranah. Mak saya bawa diri, pak saya tinggal dan sebagainya. Saya ni akhirnya Cina ambil belah, dia kata. Saya dibelah oleh Cina Samsing berapit ni. Berapit tuan-tuan. Saya dibelah oleh Cina Samsing yang duduk di berapit ni. Saya besar dalam rumah mereka. Saya makan apa yang mereka makan. Apa mereka buat, saya buat. Saya dididik dan dibesarkan oleh mereka semua. Mereka yang buat macam ni ke badan saya. Saya buat macam-macam benda yang saya tak sanggup nak beritahu dekat ustaz. Ni macam mana saya nak hilangkan benda ni? Tuan-tuan nak kata apa? Dia kata ni ngayak mata dia keluar merambu, kita nak kata apa? Kepada yang kedua adalah agama. Agama kata apa? Wajib dihilangkan benda tu. Tapi kalau sekiranya usaha nak menghilangkan itu boleh membawa kepada kemungkinan bercerai nyawa sampai mungkin mati, maka dimaafkan, tetapi dia dalam keadaan berdosa selama-lama. Dimaafkan tu maksudnya maaf, tak payahlah tidur lapah kulit tubuh, tak payah sampai ke peringkat tu. Tetapi selagi mana benda duduk di tubuh badan dia, selagi itu dia berdosa. Tuan-tuan, ini bukan cerita lawan-lawan ni. Nak jadi samsing macam mana pun jangan sampai ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ustaz, dia kata bukan saya seorang, dia kata orang macam ni. Yang kata orang Melayu macam saya ni ramai ustaz. Saya duduk dalam lubuk yang saya duduk ni, saya kenal ramai yang macam ni. Siapa nak pergi dakwah depan ni? Siapa yang sanggup sign surat mati pergi dakwah kat depan ni? Ni cerita saya mati ni. Siapa yang berani buat kerja dakwah kepada orang-orang yang macam ni? Kita nak dakwah kepada orang yang tidak memudaratkan ni pun susah kan? Kita nak dakwah kepada golongan korporat, kita nak dakwah kepada golongan cerdik pandai pensyarah universiti, kita nak pergi dakwah kepada golongan profesional, kita nak pergi dakwah kepada golongan penjajah yang duk menjaga sampai tak tahu waktu semayang bila, kita nak dakwah kepada golongan yang tidak mungkin mencederakan kita pun susah ada. Macam mana kita nak pergi dakwah kepada kumpulan yang mungkin akan memudaratkan kita bila kita bicara tadi? Oh tuan-tuan, mau fikir banyak. Benda ni mau fikir banyak-banyak. Jangan duk kata, tak apa dah. Tengok lagu duk main mengaji Masjid Alhamdulillah ni kita okey Islam ni nampak kuat. Tak lagi. Tak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Sahabat-sahabat tanya Abu Shuraih, wahai Abu Shuraih, Gubernur kata apa hang? Dia kata, Gubernur kata, hang abang ni aku tahu dulu pada hang, bahkan aku lebih tahu pada hang lagi. Yakni sebetulnya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Ta'ala. Maka sekalian yang kamu dengar daripada Nabi SAW itu semuanya benar dan sah ya, tetapi yang engkau tidak faham akan maksud Nabi SAW itu. Nampak? Ini soal tafsiran. Dia kata betul, Nabi kata macam yang hang bagi tahu kat aku tadi betul. Dia kata tapi soalnya hang salah faham hadis tu. Ni ada jadi dalam masyarakat kita lah ni. Ada pihak dia kata hak tok guru duk mengajar ni, tok guru ni salah tafsir. Hak tafsiran dia yang pih, dia kata. Ini kita tahu. Dia kata dia bukan lawan ayat Quran, cuma dia kata dia nak memberi nafas baru kepada tafsiran Quran ni. Nampak tak? Bahaya benar itu kan? Bahaya benar. Pasal apa? Kalau sekalian yang dilonggarkan Quran dan hadis ini ditafsirkan mengikut lagu mana kepala dia ingat, lingkup dah agama kita ni. Lingkup lama. Bukan kata baru lingkup bulan lepas, bukan baru lingkup 15 tahun lepas, lingkup lama. Maka dengan kerana Islam ditafsirkan mengikut tafsiran Nabi lah, maka Islam tahan sampai kita hari ini. Kita buka ruang kepada tafsiran baru, Islam lingkup. Pasal apa? Jadi macam Kristian. Kristian tafsir ikut kepala otak sendiri. Kita tak mau macam tu. Baik. Sambung hadis tu. Dia kata innal harama la yu'idu 'asiyan. La yu'idu 'asiyan. Bahawasanya tanah haram Mekah itu tiada dibiarkan berlindung di dalamnya akan orang yang derhaka dan melanggar hukum Allah. Maka Abdullah bin Zubair yang hendak kita perang itu telah melindungkan dirinya di dalam Mekah supaya kita tidak memerangi akan dia, padahalnya dia langgar hukum Allah. Ini Gubernur jawab macam ni. Dia kata betul kita dilarang daripada pergi berperang dalam Mekah. Dia kata, tapi soalnya lah ni Abdullah bin Zubair itu dia ni langgar hukum Allah, dia pergi menyorok dalam Mekah. Takkanlah dengan kerana dia menyorok dalam Mekah kita tak boleh buat apa kat dia. Senang, seronoklah dia. Senanglah dia boleh duduk di situ, tak ada siapa ambil tindakan apa dekat dia. Oleh kerana dia langgar perintah Allah, dia masuk menyorok dalam tu, maka kita terpaksa pergi perang dengan dia di dalam Mekah. Pasal apa? Pasal dia ni langgar hukum Allah. Ini alasan Gubernur. Iaitu mengapa ia tidak turut faham ilmu seperti saudara dia Amr bin Az-Zubair. Bukankah sekarang yang telah menjadi khalifah kita ialah Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah sekarang telah menyuruh kita perang dia, yakni perang Abdullah bin Zubair, kerana dia derhaka kepada Yazid. Maka tiada mau menurut dan tidak mau mengaku Yazid itu menjadi khalifah seperti orang lain, mengangkat dan menurut apa perintahnya. Maka menjunjung perintah Yazid dan taat kepada barang yang disuruhnya itu, bukankah itu satu perintah yang wajib? Mengapa sekalian kita tidak? Mengapa sekalian itu telah dilanggar oleh Abdullah bin Zubair? Dia letak kesalahan kepada Abdullah bin Zubair. Kerana Abdullah bin Zubair ini salah, maka kita berhak pergi perang dia. Ini tafsiran yang dibuat oleh Gubernur. Maka demikianlah i'tiqad Amr bin Sa'id ke atas Abdullah bin Zubair. Kata ulama, tetapi dakwa Amr bin Sa'id Gubernur tadi ini seperti yang di atas itu adalah tiada dalil. Dia kata, itu tafsiran akal dia. Itu tidak ikut lagu agama. Kerana Abdullah bin Zubair tiada wajib atasnya dara dengan bunuh. Abdullah bin Zubair kalau sekiranya dia tidak mau mengaku taat setia kepada Yazid yang dilantik jadi khalifah, dia tidak boleh dihukum bunuh. Macam mana yang kita sampai ke peringkat nak pergi bunuh dia? Tak boleh. Itu salah dari segi agama. Dengan kerana itu ia berlindung di tanah haram Mekah supaya dapat ia lari daripada kena bunuh dengan cara yang zalim itu. Ulama kata Abdullah bin Zubair pergi menyorok dalam Mekah tujuan nak selamat diri dia. Pasal apa? Pasal yang cari dia, yang memburu dia ni kerajaan. Kerajaan mempunyai polis, mempunyai tentera, mempunyai apa. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia duduk di luar pada Mekah, dia nanti buat apa-apa kat dia. Dia terpaksa pergi duduk dalam kota Mekah supaya dia selamat daripada wak-wak yang nak buat naya dia. Jadi adakah Abdullah bin Zubair ni boleh diperangi dia? Bolehkah pergi perang, pergi serang dia sedangkan dia duduk di Mekah tu? Ini alasan yang ulama bagi. Kata Amr bin Sa'id lagi, wala farra bidamin wala farra bi kharbah. Dan tiada pula dibiarkan berlindung di dalam tanah haram Mekah itu akan orang yang lari dengan darah, dan tidak lari dengan memperbuat dosa bunuh orang. Yakni jikalau seorang itu sudah melukai orang atau sudah dibunuhnya orang, maka lari dia ke negeri Mekah itu. Adakah kita lepaskan saja dia daripada hukum dara dengan sebab dia melukai dan membunuh? Oleh sebab dia berlindung dengan Mekah itu, maka yang demikian itu tidak disuruh oleh Nabi kita. Gubernur tetap dengan pendirian dia. Dia kata Abdullah bin Zubair salah dan kita wajib pergi perang dengan dia.
Sedangkan ulama-ulama kata Abdullah bin Zubair tidak salah dan dia tidak boleh diperangi. Apatah lagi nak diserang dia ketika dia duduk di dalam kota Mekah. Ini pertelingkahan berlaku di antara pemerintah dengan alim ulama yang ada pada masa itu. Muslimin dan muslimat ada Allah sekalian. Jadi kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca tu, bahawa sesungguhnya tafsiran agama ini kita tidak boleh buat mengikut akal kita sendiri. Sebaliknya kita mesti tafsir mengikut kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW. Lepas ni dia masih lagi berada di bawah cerita tentang negeri Mekah itu bila masa diharamkan dia. Kemudian cerita potong pokok kayu di tanah Mekah itu apa hukumnya. Kemudian pelihara binatang di tanah Mekah itu boleh ke tak boleh. Kemudian cerita kita bawa masuk binatang dalam Mekah, kemudian kita nak sembelih boleh tak boleh. Ataupun binatang tu sembelih dulu kemudian bawa masuk kota Mekah, boleh tak boleh makan daging dia dan sebagainya. Yang tu saya ingat kita tidak perlu baca. Pasal benda-benda tu kita sentuh sekitar lalu aja. Lepas pada ni kita nanti masuk tajuk haji yang sebenar, iaitu bab majaa fi sawabil haji wal umrah. Cerita tentang pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. InsyaAllah pada bulan depan kita terus masuk tajuk pada muka surat 10. Wallahu a'lam. Adakah kita berdosa sekiranya kita langgar undang-undang jalan raya? Berdosa. Pasal apa? Dengan melanggar undang-undang jalan raya tu kita membawa mudarat kepada orang lain. Dosa. Walaupun cerita lampu merah, lampu kuning, lampu hijau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi apabila benda itu diqanunkan, diperundang-undangkan dengan tujuan untuk kebaikan, selagi mana undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk maslahah, saya kata maslahah maksudnya untuk kemudahan semua orang, dan kita pilanggar, dengan kita melanggar undang-undang itu orang lain jadi mudarat, kita berdosa. Tapi kalau kita langgar tidak mudaratkan orang, itu tak disuruh, tapi pandai-pandai sendiri. Sampai di traffic light pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, sebiji kereta, sebiji motor pun tak ada, lampu merah, kita nak tunggu pun jadi duk tanya, bodoh aku ni hari kita. Yang tu atas pandai-pandai sendiri. Tapi kalau dalam keadaan apa benda tu perlu dipatuhi, kita saja langgar, berdosa. Pasal apa? Langgar boleh memudaratkan orang lain, itu jadi berdosa. Adakah halal ikan yang dipancing di Mengkuang Dam? Sebab kawasan itu kawasan larangan memancing. Kata Bu Manang. Kau tak lebih mengetang lelah. Kita tahu itu kan. Tadi kata halal, lepas pakai hidup main cari kita. Kan? Jadi dia mengetang lelah. Terus ada pergi tempat orang kata tak boleh, terus ada pergi. Soalan. Apa hukum seseorang ziarah kubur? Hukum ziarah kubur pada asalnya ialah sunat. Pasal apa sunat? Pasal sabit daripada hadis. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna ziyaratal kubur zikrul maut. Nabi kata dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ini pergilah ziarah, kerana sesungguhnya ziarah kubur boleh menyebabkan kamu ingat mati. Jadi kalau dia tanya apa hukum ziarah kubur, jawab dia hukum ziarah kubur itu sunat, sabit dengan suruh Nabi. Cuma kita kena patuhi adab dia. Apa dia adab ziarah kubur? Adab ziarah kubur, kita tidak boleh duduk di atas kubur. Kalau kita pasti kubur di sebelah dia tidak ada mayat di bawah, maka duduk itu tidak berdosa. Tapi kalau kita pasti di bawah tu ada mayat, kita duduk, itu berdosa. So pastikan kita pergi ziarah, tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita nak buat benda sunat jadi dosa. Di antara adab ziarah kubur juga, bila sampai di situ tidak boleh gelak, ketawa dan sebagainya, itu haram. Di kawasan kubur juga sabit daripada larangan daripada hadis Nabi. Waktu bilakah sesuai seseorang ziarah kubur? Sabit dengan hadis Nabi SAW anjurkan ziarah kubur pada setiap hari Jumaat. Sunat. Bagaimana pandangan Islam
Apakah pandangan Islam apabila seseorang itu, yakni orang laki-laki, ziarah kubur dalam keadaan dia berdoa sehingga menangis? Tidak disuruh. Tidak disuruh oleh mana-mana nas, sama ada Quran ataupun hadis Nabi, pergi berdoa di kubur. Tidak disuruh. Cuma sabit dengan hadis Nabi SAW, bila selesai ke bumi satu mayat, simpan perata tanah, Nabi ada doa sikit. Nabi minta, ya Allah, tetapkanlah hati orang yang baru dikebumikan ni dan minta selamat bagi dia. Yang tu aja. Kemudian saja-saja nak pergi nak berdoa atas itu tidak disuruh. Tidak disuruh. Adakah Rasulullah melakukan ziarah kubur? Ada. Nabi SAW bahkan pernah ditegur oleh Allah dalam perjalanan Nabi daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Nabi berhenti di satu tempat, kalau tak silap nama dia Ailah. Nabi berhenti, Nabi turun ke, kemudian Nabi SAW menghadap kiblat. Nabi minta kepada Tuhan, minta supaya diringankan dan diberikan keselamatan, diringankan azab dan diberikan keselamatan pada mu'min. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bila tengok Nabi duk minta sungguh-sungguh sampai menangis, minta supaya selamat mu'min. Sahabat tanya Nabi, Nabi bagi tahu ini kubur mak aku dan aku minta supaya Allah selamatkan dia. Lepas tu Allah buat turun satu ayat tegur Nabi. Pasal apa? Pasal mak Nabi mati tidak Islam. Maka tidak boleh kita minta doa untuk kesejahteraan dan keselamatan orang yang mati tidak Islam. Itu sabit daripada hadis. Baru-baru ni, soalan, baru-baru ni saya hadiri satu pengajian di tempat saya. Dalam pengajian tersebut, penceramah mengatakan bahawa ulama meneka bahawa akhir tahun 1999, iaitu pada 31 Disember 1999 jatuh pada hari Jumaat, dan mungkin kiamat pada hari itu. La ilaha illallah, mana menyesiah kita tahu. Dan juga dinyatakan bahawa tahun 2000 nanti bermulalah zaman kucar-kacir kehidupan manusia. Apa lagi dah kiamat nak kucar-kacir manusia, apa lagi? Silang. Adakah Ustaz sependapat? Saya tak sependapat. Kiamat kita tak tahu bila. Kiamat satu benda yang pasti akan berlaku dan pokok pangkalnya itu rahsia Allah. Nabi sendiri orang tanya bila, Nabi kata dia pun tak tahu, dia cuma tahu tanda kiamat sahaja. Dan meneka tarikh kiamat itu tidak disuruh oleh ulama. Tidak disuruh oleh ulama. Bolehkah minyak wangi yang bercampur dengan alkohol digunakan dalam sembahyang? Yang ni saya cakap dah banyak kali dah. Betulkah kerja di bank itu syubhat? Minta Ustaz hurai lebih lanjut lagi. Betul. Kalau sekiranya bank itu bank yang berurus niaga cara riba. Bank-bank konvensional ini adalah bank yang berurus niaga cara riba. Kita terlibat dengan bank, sama ada kita jadi manager, kita jadi pegawai dia, kita jadi kerani dia, hatta kita yang terlibat dengan urus niaga bank jadi penjamin kepada orang yang buat pinjaman riba. Semua ini tergolong di dalam orang-orang yang diancam dengan ancaman dosa riba. Jadi kalau dia tanya betulkah benda ni bersubhat, benda ni satu kerja yang subhat, jawab dia betul. Allah perintah manusia menghadap kiblat ketika sembahyang. Arah manakah malaikat dan jin menghadap semasa beribadat? Yang ini sabit daripada keterangan, daripada nas yang ada. Malaikat mereka menghadap ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu mengikut riwayatnya dia letak bertentangan dengan Masjidil Haram di bumi. Itu keterangan yang ada. Kan? Hakikat sebenarnya wallahu a'lam. Minta Ustaz jelaskan perihal melapor dalam ASN dan ASB. Wallahu a'lam. Yang ini berdasarkan fatwa bekas Mufti Selangor, Datuk Ishaq Bahrom, dia kata haram. Dan dia ada keluar fatwa ni secara rasmi, dan dia ada keluar pula benda ni di dalam majalah apa ke masa tu ada keluar. Tamadun ke apakah ada keluar. Dan dia ada menyenaraikan alasan-alasan kenapa dia kata benda ni tidak clear dari segi hukum syarak. Jadi saya tak tahu, wallahu a'lam, sebab saya tidak tahu secara detail di mana tempat labor ASN dan ASB. Tapi saya tidak ada account ASN dan ASB, tidak ada. Contoh.
Andai kata saya telah terlibat dalam pelaburan tadi, bagaimana cara saya nak gunakan ataupun saya nak salurkan wang dividen ini? Baik, andai kata, kita jawab pun andai kata juga. Andai katalah hukum dia ni haram, andai kata, maka sudah barang pasti duit dividen itu kita tidak boleh guna. Kita tidak boleh guna untuk kegunaan peribadi. Maka dia masuk dalam kumpulan duit-duit yang syubhat setidak-tidaknya ataupun haram. Maka penggunaan duit-duit yang macam ni hanya boleh digunakan pada kegunaan awam. Bila ada orang nak buat jalan misalnya, kita bagi duit tu. Kita pergi kampung mana ke belah-belah Hulu, Kedah mana tu, kita pergi tengok ada jalan-jalan yang masih teruk. Lah ni banyak orang duk bawa tar atas lori apa semua, kita panggil dia. Kita kata kalau nak bubuh daripada sini sampai sana berapa harga? Dia kata pergi 5,000. Okey, hang bubuh, kita bayar. Kita bayar. Soal kita bayar dapat pahala tak dapat pahala tu Allah punya kerja. Kalau sekiranya itu duit haram, maka tidak boleh digunakan untuk kegunaan peribadi, sama ada makan minum ataupun beli barang yang kita miliki, tak boleh. Ataupun contoh ada anak-anak mengaji di sekolah-sekolah. Ada anak-anak mengaji di sekolah, sekolah ni perlu duit. Dia nak buat pondok bacaan, dia nak buat apa macam-macam di sekolah tu, lepas duit tu pergi bagi. Di asas yang kita labur itu, duit itu halal bagi kita. Jadi dalam soal-soal yang macam ni, soal-soal yang tidak begitu jelas, sama ada haram ataupun halal, maka syarak dia letak dalam satu kategori dia panggil syubhat. Maka saya sekali-kali tidak berani nak mendahului benda ni, nak kata benda ni tentu halal. Kalau sekiranya benda ni haram, saya nak tanggung dosa, saya tak berani. Itu bukan cerita dia. Jadi lebih baik saya jelaskan setakat itu. Maka atas pertimbangan masing-masing lah macam mana dia nak buat. Bolehkah saya terus menyimpan dalam duduk tanya yang 7 hari sudah tak mau jawab. Bantah juga. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Saya tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus